Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung dengan subtopik implikasi masih di dalam bab penaakulan. Awak boleh sambung buka muka surat yang seterusnya, iaitu di dalam buku teks. So awak boleh rujuk di muka surat 63 di dalam buku teks. So di dalam bab ini anda akan tengok dua jenis implikasi, iaitu satu jenis implikasi jika P maka Q, dan satu lagi jenis implikasi iaitu implikasi jika P jika dan hanya jika Q. So ini adalah contoh implikasi untuk jika P maka Q. Kita tengok dulu contoh. Ini ada dalam muka surat 63 buku teks. So ini ada seorang budak lah. Dia duduk dalam buku. So dia duduk dalam buku. Dia duduk dalam kelas. So dia tanya kat cikgu dia, "Cikgu, bolehkah saya bermain bola di padang?" So cikgu dia bagi implikasi kepada dia. Dekat depan ni. Jika kamu dapat menyiapkan semua soalan, maka kamu boleh bermain di padang. Ini adalah satu contoh implikasi jika P maka Q. P adalah ayat yang berada di selepas perkataan jika. Ini jika, so ayat selepas dia tu kita katakan ini adalah P. Manakala maka pula, selepas maka dia akan disambung dengan Q. So yang ni maka, so belakang maka ni adalah Q. So kalau awak tengok kat sini, jika P maka Q, so jika P adalah kamu dapat menyiapkan semua soalan, maka Q adalah kamu boleh bermain bola di padang. So jelas nak? Jika P maka Q. Di mana P ini kita panggil sebagai antara kejadian dan Q adalah akibat. So kalau bahasa mudah kita, P ni adalah dia punya sebab lah, ataupun punca. Q ni adalah akibat daripada apa yang dia buat, daripada P. So jom kita pergi kepada contoh soalan dalam muka surat 64 buku teks. Contoh 8. Selalunya soalan yang dia bagi, sama ada contoh yang cikgu bagi kat kamu ni dulu. Dia bagi dekat kamu satu implikasi, satu antara kejadian dan akibat. Dia minta kamu buat implikasi. Contoh kat sini, macam soalan ni lah. Dia bagi dekat kamu antara kejadian, diberi antara kejadian dan diberi akibat. Dan dia minta kamu bentuk satu implikasi yang berbentuk jika P maka Q. Kalau awak ingat balik, implikasi dia jika P ini adalah antara kejadian, manakala Q adalah akibat. Jadi apa yang perlu awak buat? Cuma gantikan P dengan antara kejadian yang dia bagi dan gantikan Q dengan akibat yang dia bagi. So contoh, antara kejadian K boleh dibahagi tepat dengan 5. Akibat K ialah gandaan 5. Jadi kita mulakan dengan perkataan jika, kemudian kita letak antara kejadian dia. K boleh dibahagi tepat dengan 5. Kemudian kita sambung dengan perkataan maka dan kita letak akibat dia. Maka kita boleh jika letak antara kejadian, maka letak akibat. So dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi macam ni. Jika K boleh dibahagi tepat dengan 5, ini adalah antara kejadian, maka K ialah gandaan 5. Ini adalah akibat. Soalan kedua, dia bagi juga antara kejadian dan akibat. Sama juga.
kita akan ambil jika dan kita akan teruskan dengan antara kejadian set K subset kepada set L dan kita sambung dengan marker dan sambung dengan akibat N K lebih kecil dan sama daripada N L. Okey, so contoh jawapan dia. Okey, so kita tulis jika, kita ambil antara kejadian. Okey. Maka kita ambil akibat. So ini cara kamu membuat implikasi jika P maka Q menggunakan antara kejadian dan akibat. Okey, kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Masih di muka surat 64 buku teks. Okey, ini adalah contoh 9. Okey, kalau tadi dia bagi dekat kamu antara kejadian, dia bagi dekat kamu akibat. Tetapi untuk soalan contoh 9, dia bagi dekat kamu implikasi jika P maka Q dan dia minta kamu cerakingkan ataupun dia minta kamu pisahkan antara kejadian dan akibat. Okey, so terbalikkan sahajalah dengan proses yang kamu lakukan tadi. Okey. So, bila dia minta kamu pisahkan, maka kita akan mulakan dengan antara kejadian di mana antara kejadian adalah ayat yang berada di sebelah ataupun selepas perkataan jika. Okey, so ini perkataan jika, maka selepas jika ini adalah antara kejadian. Okey, akibat adalah ayat yang berada di sebelah perkataan maka. Jadi ini maka, di belakang ni adalah akibat. Okey, so kita tengok contoh jawapan. Okey, so banyak suruh cikgu no. Okey, jadi so antara kejadian kita ambil. Okey. Sorry ni cikgu tertulis perkataan jika. Okey, X ialah faktor bagi 16 dan akibat adalah di belakang, maka X ialah faktor bagi 64. Okey, soalan kedua pun sama. Okey, di sebelah jika ni yang antara kejadian, di sebelah maka ini yang akibat. Okey, so jika yang ni antara kejadian yang ni, akibat adalah yang di belakang. So ini simple sangat-sangat. Okey, jika P maka Q, cara kamu nak buat implikasi, cara kamu nak cari antara kejadian dan cara kamu nak cari akibat. Okey. Alright, so kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Okey, contoh yang seterusnya bagi pernyataan implikasi yang berbentuk P jika dan hanya jika Q. Okey, so dia lebih kurang sama sahaja, tak ada banyak beza sangat pun. Cumanya dia tidak ada antara kejadian dan akibat. Kalau tadi ada antara kejadian dan akibat, okey, yang ni dia cuma ada implikasi. Okey, mari kita tengok dulu contoh dia. Okey. So, untuk contoh 10, dia bagi dekat kamu dua implikasi. Okey. Ni implikasi yang pertama. Yang ni implikasi yang kedua. Okey, dia bagi kat kamu dua implikasi dan dia minta kamu membentuk implikasi yang berbentuk P jika dan hanya jika Q. Okey, dia minta kamu bentuk P jika dan hanya jika Q. Okey, simple saja. Okey, tak susah pun untuk buat implikasi P jika dan hanya jika Q. Okey. So, cara dia adalah, okey, kamu ambil, okey, kamu potong perkataan jika kat depan ni. Okey, kamu potong perkataan maka kat tengah ni. Alright. Dia ada implikasi yang kedua kat belakang ni. Awak padam. Awak jangan tengok implikasi kedua ni. Padam. Okey, so apa yang kamu nak buat? Dekat bahagian maka ni yang kamu padam ni, kamu gantikan dengan perkataan jika dan hanya jika. Okey, cikgu ulang lah. Padam jika kat depan, padam maka kat tengah, potong ayat implikasi yang seterusnya, maka digantikan dengan ayat jika dan hanya jika. Jadi awak tengok apa jadi nah. Okey, so apa yang jadi pada ayat kamu? Okey, yang ni potong, yang ni potong, yang ni potong. Nampak?
K ialah nombor perdana. Dan tadi kita gantikan jika dan hanya jika, dan kita sambung dengan belakang ni. K mempunyai 2 faktor sahaja. Okey, cikgu harap jelas nah. Okey, untuk soalan yang kedua pun sama. Okey, jadi yang kedua ni pun sama. Okey, so tadi awak dah potong. Okey, potong jika, potong maka. So kita gantikan maka dengan jika dan hanya jika. So ayat belakang ni buat tak tahu je. So dia bermula dengan Y, A, X kuasa N tambah B ialah persamaan linear. Di sini kita gantikan dengan jika dan hanya jika sambung dengan yang belakang. N sama dengan 1. Okey, cikgu harap jelas sangat-sangat sebab ini sangat simple. Cikgu pilih tajuk ni untuk PTPR sebab tajuk ni sangat simple untuk kita belajar. Okey. Alright. Okey. Contoh 11 pula dia terbalik dengan apa yang cikgu ajak pada kamu pada contoh 10. Okey, di mana contoh 10 dia minta kamu untuk buat satu implikasi yang berbentuk P jika dan hanya jika Q daripada dua implikasi. Tetapi untuk contoh 10, daripada implikasi P jika dan hanya jika Q, dia minta kamu untuk buat dua implikasi. Ini pun simple. Okey, so kita tengok lah. Okey, so bila dia bagi dekat kamu satu implikasi P jika dan hanya jika Q. Okey, so apa yang perlu awak buat? Awak potong jika dan hanya jika ni. Okey, awak ganti dengan perkataan maka. Okey, depan ni awak tambah perkataan jika. Okey, ini adalah implikasi pertama kamu. So dia akan jadi jika punca kuasa 2R sama dengan 15, maka R sama dengan 225. So, ini adalah implikasi pertama kamu. Okey, so cikgu tunjuk. Oh, dia bagi jawapan dua-dua. Tak apalah, kita tengok terus nah. Okey, implikasi satu yang cikgu habaq tadi, potong ni kan. Gantikan dengan maka kan. Depan ni jika. So, dia jadi macam ni lah. Jika punca kuasa R sama dengan 15, maka R sama dengan 225. Okey, implikasi dua. Apa yang awak perlu buat? Awak hanya perlu terbalikkan sahaja implikasi satu ni. Okey, terbalikkan. Maksud dia, yang belakang ni akan duduk kat depan. Tapi dia tak adalah jadi maka R tu. Dia akan mulakan dengan jika. Dia akan ambil statement belakang ni. R sama dengan 225. Maka dia ambil statement depan. Punca kuasa R sama dengan 15. Okey. Okey, untuk soalan praktis kendiri 3.1D, okey, daripada soalan 1 sampailah habis, cikgu nak kamu buat, okey, praktis kendiri 3.1D, tolong buat. Minggu depan, insya-Allah kita akan ber-Google Meet untuk kita bincang soalan-soalan yang cikgu dah bagi pada kamu. Hantar, cikgu minta untuk kamu buat grup Telegram. Hantar di dalam Telegram supaya mudah cikgu nak buka nanti. Okey, 4 ikhlas dan 4 ihsan minta buat satu grup Telegram untuk hantar tugasan mulai hari ini. Okey, so itu sahaja untuk malam ni. Oh, sorry, malam. Cikgu record malam untuk pagi ni. Okey, so kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan Google Meet insya-Allah. Okey, so terima kasih sebab sudi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.